Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Minggu Solidariti Palestin dilaksanakan Kementerian Pendidikan KPM berjaya menyebarkan mesej kemanusiaan, keamanan dan kedamaian khususnya dalam kalangan murid. Menterinya Faldina Siddiq berkata program itu dijalankan mengikut proses yang mengambil kira tak pemahaman murid mengenai konflik berkenaan. Peranan guru menyampaikan mesej tersebut dibuat menerusi aktiviti yang bersesuaian di sekolah masing-masing. Ia sejajar dengan pendirian negara untuk membela nasib dan hak rakyat Palestin dan mesej itu disampaikan kepada pelajar menerusi program berkenaan. Program yang dilaksanakan sejak 29 Oktober hingga esok itu diadakan di sekolah, kolej vokasional, kolej matrikulasi dan Institut Pendidikan Guru di seluruh negara. Keputusan untuk menggunakan rumput jenis Zion Zoysia di Stadium Perak akan diketahui selewat-lewatnya hujung tahun ini. Buat masa ini, proses perbincangan antara Kerajaan Negeri dan Majlis Bandaraya Ipoh MBI masih berjalan dan terarah kepada penilaian yang membabitkan beberapa perkara khusus. Katakan kalau kita main dalam tahun depan, kalau dia perlukan rest untuk 6 bulan ke 8 bulan, player Perak nanti nak main di mana? Kemudahan kan. Pasal tim Perak ni kalau tak ada stadium di Ipoh, kita tak ada stadium yang besar lagi. Jadi banyak benda-benda yang betul lah. Isu pentadbiran. Tapi kita sedang berundi dengan Kerajaan Negeri lah. Kalau dia boleh settle kan, insyaAllah kita boleh. Setakat ni kita kena tengok lah kan. Tapi dari segi keupayaan kita mampu. Itu yang kita nak beritahu. Emir Arab Bersatu UAE bersedia merawat kira-kira 1,000 kanak-kanak Palestin yang cedera di hospitalnya. Keputusan diumumkan semasa perbualan telefon antara Menteri Luar UAE Abdullah bin Zaid Al Nahyan dengan Presiden Jawatan Kuasa Antarabangsa Palang Merah Mirjana Spoljaric. Dalam perbualan itu, kedua-dua pihak juga menekankan kepentingan penghantaran bantuan dan bekalan perubatan kepada penduduk di Gaza. Pada Rabu, kumpulan pertama rakyat Palestin yang cedera tiba di Mesir bagi menerima rawatan di hospital di wilayah Sinai Utara. Ia sejurus selepas pembukaan lintasan sepadan Rafah buat kali pertama dalam tempoh 25 hari sejak pertempuran di Gaza. Seorang wanita di Australia ditahan berhubung kematian 3 warga Mas Ogos lalu yang mengalami keracunan makanan selepas disyaki memakan cendawan beracun. Menurut Polis Victoria, wanita berusia 49 tahun itu ditahan di rumahnya di Leongatha dekat Melbourne dan akan disiasat berhubung kes berkenaan. Dalam kejadian 30 Julai lalu, 4 orang dikejarkan ke hospital apabila mereka jatuh sakit selepas makan di sebuah rumah vampiran Melbourne di negeri Victoria. 2 wanita daripada 4 mangsa masing-masing berumur 66 dan 70 tahun kemudian meninggal dunia di hospital pada 4 Ogos, manakala seorang lelaki berumur 70 tahun meninggal dunia pada 5 Ogos. Jabatan Kesihatan Victoria pada April lepas mengeluarkan amaran kepada orang ramai agar mengelak daripada memakan cendawan selepas cendawan beracun termasuk dari jenis death cap sedang tumbuh di negeri itu. Itali siap sedia menghadapi cuaca ekstrim dengan hujan lebat dan banjir diramal melanda bahagian tengah dan utara Itali manakala cuaca panas diramalkan di selatan negara itu. Kejadian ribuan petir berkemungkinan mencetuskan banjir dan boleh menghalang jalan raya, menjejaskan pengangkutan laut komersial dan penumpang serta merosakkan tanaman. Ramalan dikeluarkan selepas hujan lebat berlanjutan selama beberapa hari melanda kebanyakan kawasan di utara. Di selatan Itali, suhu melebihi 35 darjah Celsius direkodkan pada Oktober. Sisili pula mengalami cuaca ekstrim dan beberapa kebakaran hutan dilaporkan minggu ini. Berita semasa berakhir di sini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad paduan penuh harapan.